Nak buka bengkel tak susah. Ada modal boleh buka. Yang susahnya macam mana nak panggil customer datang. Itu yang paling susah. Aku share macam mana aku buat. Sebab aku bukan pomen. Background aku bukan background pomen, belajar otomotif ke, bukan. Tapi aku pasang impian nak buka bengkel, nak ada kedai tayar ni masa umur aku lebih kurang dalam 20-21. Dah lama lah, 10-15 tahun yang lepas. Dan niat nak ada. Tapi kita study, kita try tengok macam mana nak buka kedai macam ni, macam mana nak buka bengkel macam ni. Oh, ini bukan senang. Ni bukan biasa-biasa punya perjalanan, bukan biasa-biasa punya usaha. Jadinya okey, tak apa, kita letak tepi dulu, kita jalan dulu. Mungkin lain kali ada rezeki, baru kita start. So, lepas berapa tahun, dalam 5 tahun yang lepas lah, baru aku start bertindak. Masa tu aku masih buat bisnes logistik. Aku uruskan shipping, hal-hal shipping dengan forwarding, delivery dan sebagainya lah. Main transport lah maksudnya. Aku tahu modal dia besar. Dan aku ni baru nak start. Takkan aku nak terus main besar. So aku try dengan tayar motor. Kebetulan waktu tu aku pakai tayar motor besar. Jadinya aku berkawan lah dengan geng-geng yang pakai motor besar ni lah. Jadinya aku start cari stok tayar untuk Superbike. Aku try jual dekat kawan-kawan aku. Ada kawan-kawan yang dah ada bengkel, ada kawan-kawan yang memang dia ni kaki menjual. Jadi aku supply lah tayar aku ni kat orang-orang macam ni, kat bengkel macam ni. Aku jalan lebih kurang dalam 5-6 bulan lah, lebih kurang. Aku letak deadline aku 6 bulan untuk aku test. So selepas 6 bulan, okey, benda ni aku nampak dapat sambutan. So aku start cari kedai. Kedai kecil je. Faham-faham lah, KL tak senang nak cari kedai yang murah. So kedai kecil lebih kurang sewa dalam 2,000 macam tu, standard kedai lah. Barulah aku buka kedai. Kita jual tayar motor. So tayar Superbike, tayar motor kecil, kita campur jual. Benda tu berjalan okey, alhamdulillah 2-3 tahun dan sebagainya. Sampailah aku stop buat bisnes shipping, buat bisnes kontainer ni, logistik ni aku stop. Aku tutup. Company shipping waktu tu dah goyang dah. Aku pun dah malas-malas serabut kepala, malas nak pening. Warehouse let go, lori jual, van aku jual. Tutup kedai, tutup buku. Cerita banyak tak guna, balik kampung. Habis waktu tu orang tanya aku, kau betul ke kau nak balik kampung? Nak buat apa kat kampung? Warehouse waktu tu boleh masuk 5, 6, 7 kontainer, tak ada masalah waktu tu. Warehouse yang besar, transport pun banyak, pekerja pun banyak. Tak senang juga waktu tu untuk buat keputusan benda tu nak kena tutup. Tapi keputusan kena buat, bos. Kau kat mana pun, susah ke senang ke, keputusan kau kena buat, lepas tu kau kena tanggung. Jadi keputusan dibuat waktu tu, company shipping tutup. Aku balik kampung. Dah selai sepinggang ni, tak ada apa yang aku bawa balik. Aku balik kampung dengan selai sepinggang. Bisnes aku memang dah jahanam. Satu benda pun dah tak ada. Semua aku dah gadai, semua aku dah let go. Balik kampung dengan zero. So aku tahu aku kena balik kampung, aku kena buat balik semula, aku kena buat baru. So alang-alang aku kena buat baru. Aku refresh dengan balik kampung. Sebab ini impian aku memang suka balik kampung. Cumanya dulu tak dapat lah kan. Dulu bisnes dekat KL. So bila ada peluang untuk aku balik kampung, aku terus gerak lah. Balik kampung, pening pula. Apa nak buat? Bisnes apa nak buat kat kampung ni? Orang kata tak senang. Bandar dengan kampung tak sama. Bisnes kat kampung ni tak senang, susah. Aku tahulah benda tu susah. Yang senang ni aku pun tak tahu apa yang senang dalam dunia ni. Yang aku tahu semua benda susah dalam dunia ni. Jadi kau tinggal buat dengan tak nak buat je. Dah sampai kampung ni pening kepala fikir. Apa bisnes nak buat? Dah balik kampung selai sepinggang ni, apa pun tak ada. So macam mana nak buat bisnes, modal tak ada. Jadinya mintalah simpati orang, kawan-kawan, keluarga kasih aku modal untuk aku buat bisnes baru. So aku buka bengkel tayar motor ni dekat Muar. Guna duit orang bagi ni lah. Okay, jalan dulu. Kebetulan bengkel Dr. Tayar ni dia dah ada dekat KL dah 2-3 tahun lah, lebih kurang macam tu. So aku rasa mungkin benda ni tak susah untuk aku buat kat kampung. Tapi dekat kampung ni aku tahu dia ada beza. So aku adjust sikit permainan dekat kampung dengan dekat KL. Dan aku deadline aku letakkan setahun. Tengok perjalanan dia, proses dia setahun macam mana. Kalau okey kita teruskan, kalau tak okey apa kita kena buat. Rugi apa semua tu tak payah nak cerita lah. So aku pun jalan. Rugi. Setiap bulan rugi, bos. Setiap bulan rugi. So lepas setahun tak untung dan merugikan modal yang aku keluarkan. Tapi aku dah letak siap-siap lah. Deadline aku 12 bulan je setahun. So selepas setahun, benda memang tak boleh buat untung, rugi, akhirnya aku tutup kedai. Ralat. Apa boleh buat? Hidup kena teruskan. Kau
bayangkan ni, dah le baru buka bengkel. Buka bengkel modal pakai duit orang. Orang kasih, hutang pula tu. Lepas setahun buka bengkel, bisnes tak jadi. Sambutan tak ada. Bengkel kena tutup. Terbaring aku kat rumah macam ni lah, tepuk dahi. Apa aku nak kena buat ni? Aku pun pergilah jumpa kawan-kawan. Jumpa kawan-kawan yang memang dalam industri otomotif, pomen, ada yang memang ada bengkel. Orang macam-macam orang lah aku jumpa. Aku tanya lah apa aku nak kena buat seterusnya kan. Orang kata susah. Aku dah katakan kau dah dulu susah, kau buka juga. Kau tengok sekarang kau dah rugi dah. Buang masa, buang duit je setahun. Bila aku cerita dekat orang aku nak buka bengkel, respon orang kata aku gila. Orang kata aku berangan tinggi sangat. Kau bengkel motor pun kau tak lepas, kau sibuk nak buka bengkel kereta. Tapi aku ingat pesan Jack Ma, biar orang kata kita gila, tapi dia tak kata kita bodoh. Jadi aku gunakan kata-kata ni semua orang sekeliling ni sebagai bekalan aku. Dan aku fokus pada aku punya plan, aku sambung jalan. Kepala pening ni, duit dah habis, kedai dah tutup. Apa lagi aku nak kena buat? Jadinya aku duduk rumah, bertenang, chill, layankan je keadaan ni macam ni. Aku tengok balik aku punya roadmap. Dulu Dr. Tayar ni aku buat 3 tahun lepas. Aku ada buat roadmap. Jadinya aku tengok balik roadmap aku, apa planning aku. Roadmap aku tu aku dah buat dah sebelum ni untuk 5 tahun. So, kebetulan waktu tu buat tahun ketiga. So aku tengok balik sepatutnya Dr. Tayar ni tahun ketiga dia dah kena main kereta. Bukan lagi tayar motor, dah naik lah maksudnya, naik level lah, kena main tayar kereta tahun ketiga. So kebetulan waktu tu aku memang dah tahun ketiga. Jadinya okey lah. Kebetulan bengkel motor pun memang dah tak boleh pergi, kena tutup. Apa aku nak kena start buat baru, aku pun start buka bengkel kereta. Macam mana cara aku buka bengkel kereta, macam mana aku dapatkan modal, macam mana aku cari customer, kita sambung next episode. Lepas aku tutup bengkel motor, aku susun plan macam mana aku nak buka bengkel kereta. Aku Google paperwork orang berkaitan bengkel kereta, aku baca satu-satu. Aku baca semua paperwork orang, akhirnya aku buat aku punya paperwork sendiri. Masa tengah buat paperwork tu lah kita akan jumpa berapa kos sebenar yang kita perlukan untuk projek ni. Kira-kira aku lebih kurang dalam 200,000. Mana nak cari bos 200,000? Bukan kecil punya jumlah. Idea dah ada tapi duit tak ada. Jadinya pening lah kepala, pening fikir mana nak cari modal ni, macam mana aku nak buat. Aku dah tahu dah aku memang takkan mampu jumpa 200,000. So aku kena fikir satu jalan, macam mana aku boleh buka kedai juga tanpa aku menggunakan modal 200,000. Fikir akhirnya aku dapat jawapan. Aku cuba ambil kedai ataupun bengkel yang memang asalnya tapak tu adalah bengkel. Cumanya dia dah mati ke, ataupun dia dah sosong kuku ke, ataupun dah tutup ke. Senang cakap, tapak tu adalah bekas bengkel juga, untuk memudahkan aku dapat tempias daripada history tapak tu sendiri sebelum tu. Cari, akhirnya aku jumpa bengkel. Dia dah tutup ataupun apa, aku tak pasti apa isu sebelum tu. Tapi aku jumpa iklan bengkel ni untuk disewakan. Jadi dah ada barang-barang kerja, mesin dan sebagainya. Memudahkan akulah untuk start. So aku fikir, so sekarang ni kalau aku ambil bengkel ni, aku tak perlu pun keluar 200,000. Aku cuma perlu keluar modal deposit kedai. Lebih kurang waktu tu lebih kurang dalam tambah tolak dalam 20,000 lah. So aku dah jimatkan aku punya kos. Daripada 200,000 tadi, aku hanya perlu keluarkan 20,000 saja untuk deposit kedai dan tambahan sikit-sikit lah. So aku ambil bengkel tu dengan harapan bila aku sambung bengkel yang tapak yang memang bekas di bengkel, aku akan dapat tempias daripada customer dia yang lama. Kononnya waktu tu aku fikir aku dah kira smart lah, aku tak perlu keluar 200,000. Kalau aku keluarkan hari ni, aku buka kedai, esok aku dah boleh dapat sale aku yang pertama. Aku fikir macam tu. So aku tak fikir banyak, aku terus bayar, aku terus ambil lah kunci kedai. So aku pun buka. Walaupun kedai tu waktu tu mesin dia memang dah uzur lah, banyak problem dan sebagainya, tapi aku tak pedulikan semua tu. Pada aku yang penting aku buka kedai dulu, dan aku tak perlu pun spend sampai 200,000. Paperwork dah siap, lokasi pun dah dapat. Tapi sebelum aku start, aku bawa aku punya paperwork ni pergi jumpa pakar untuk dia sahkan sama ada idea aku ni relevan ke ataupun aku short sendiri. Jadinya aku ada seorang member, dia pakar dalam industri ni, dia main lebih daripada 20 tahun. So aku anggap dia sifu akulah. So aku pergi Kedah, bawa paperwork ni, jumpa dia, minta dia baca. So selepas dia baca dan sebagainya, komen dia adalah, okay As, paperwork engkau boleh buat. Cumanya antaranya aku masukkan senarai pesaing. So bila member aku ni baca, dia kata, kau betul ke nak buka dekat lokasi ni? Sebabnya dia ada
pesaing kau ni jarak dia dengan kau tak sampai 1 kilometer dan dia adalah otai. Dia ranking top 3 Malaysia lebih kurang macam itulah dalam industri tayar. Cawangan dia dalam Malaysia ni lebih kurang ada 30 lebih. So member aku ni tanya, betul kau nak buka lokasi kat situ? Sebabnya pesaing kau ni besar. Dia kalau nak bunuh kau anytime dia boleh bunuh. Dan dia pesan sebelum dia balik, perut kau ni dah betul, kau pergi balik kau boleh buat. Kalau kau tak boleh buat, kau pergi kerja kilang je lah bagus. Jadinya ayat tu memang masuk dalam kepala aku sampai hari ni. Aku pun balik dengan semangat yang berkobar-kobar ni, nak buka bengkel kereta ni, nak kena cari pula modal yang 20,000 tadi tu. Hutangnya hari tu pun tak bayar lagi padahal. Dah nak kena cari lagi 20,000. Aku memang dah tak ada langsung. So macam biasalah, minta tolong orang lah, minta tolong kawan-kawan, saudara dan sebagainya. Buat muka kesian, orang yang bagi dia bagi lah, yang tak bagi tak bagi. So akhirnya terkumpul lah 20,000 tu. Aku pun bayar, ambil kunci, buka kedai. Bila aku buka kedai, pekerja tak ada lagi ni, foreman tak ada lagi ni. Aku ni bukannya pandai pegang spana, tak pernah pegang spana bai. Jadi macam ni nak buat?